أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim. Hai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati sebagai seorang Islam. Terima kasih kepada pihak Masjid Al-Bukhari yang sudi menjadikan jadual pengajian kita, pengajian bulanan, untuk membacakan hadis 40 Imam An-Nawawi yang dihimpunkan 40 hadis tersebut daripada seorang wali Allah yang agung, namanya Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Semoga Masjid Al-Bukhari sentiasa dilimpahi Allah dengan rahmat dan kasih sayangnya. Asbab kita menyebut banyak nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya yang saya hormati dan saya muliakan, tuan-tuan guru, alim ulama, para asatizah, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, tuan-tuan guru, para kiai, para habaib yang ada dalam majlis kita hari ini, yang bersangka baik dengan saya, ada salah silap dan kurang, berikan teguran dan nasihat. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, bapak-bapak, abang-abang, kakak-kakak, muslimin, muslimat, adik-beradik sekalian, semoga tuan-tuan pelihara kita, Allah Ta'ala Tuhan pelihara kita, asbab nama Mim Ha Mim Dal Muhammad yang kita bacakan itu, berkat nama itu Allah masukkan kita dalam syurga. Amin ya rabbal alamin. Semua sehat? Alhamdulillah. Sedia nak mengaji? Bolehlah no. Jadi marilah sama-sama kita mulakan. InsyaAllah bermula daripada bulan ni, saya ingat kita mengaji hadis. Rugi tak baca selawat. Mulai hari ni mukaddimah kita selawat.
Lepas azan kita selawat, penutup kita selawat ramai-ramai. Lagu yang sama aja tiap-tiap bulan. Karaoke sama tak apalah. Senang sikit. Main lagu baru susah juga. Jadi sekali lagi kita akan mula. Jadi saya harap tuan-tuan kalau setuju lah kot lah. Boleh lah no. Baca selawat ramai-ramai. Baca hadis tak baca selawat rugi. Jadi marilah sama-sama kita mulakan pengajian kita. Hadis 40 Imam An-Nawawi dengan membaca surah Al-Fatihah. Niatkan dalam hati sanubari kita dihadiahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, isteri-isteri baginda, sahabat-sahabat baginda dan sekalian kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, khususnya ahli qaryah Masjid Al-Bukhari, umumnya semua yang berada di Pulau Pinang dan lebih umum lagi di seluruh alam ini. Niatkan juga dengan berkat Al-Fatihah, berkat i'tikaf kita, duduk majlis ilmu dalam rumah Allah, berimpun orang soleh semua ni, kita niatkan supaya semua kebaikan tadi itu kita hadiahkan juga kepada kedua ibu bapa kita, datuk nenek moyang kita, guru-guru kita. Dan asbab yang baik-baik tadi itu, barakah dia itu, andai ada di kalangan kita yang sakit, Allah sembuhkan penyakit mereka. Andai ada di kalangan kita yang dalam dilema, Allah bagi mereka jalan keluar. Andai ada di kalangan kita yang berhutang, Allah bagi kita mudah langsai hutang. Kalau ada di kalangan kita yang ada anak, cucu, Allah jadikan anak cucu kita semua soleh-solehah. Kalau yang bujang, Allah bagi dia jodoh soleh-solehah. Kalau ada di kalangan kita yang kerja, Allah bagi dia berjaya dalam kerja dia. Yang periksa, Allah bagi berjaya dalam periksa dia. Yang mana sedang dalam usaha memperbaiki diri, Allah bagi dia mudah perbaiki diri dia, jumpa guru-guru yang soleh. Dengan niat yang demikian itu untuk pemimpin-pemimpin kita juga agar memimpin Malaysia ke arah yang diredai Allah. Dan jadikan pemimpin-pemimpin kita semuanya tawadhu' zuhud. Dan kita juga jauh daripada penyakit balak wabak. Dengan niat yang demikian itu rahsia surah Al-Fatihah. Dan kepada Imam An-Nawawi, pengarang hadis 40 dan semua guru-guru yang mensyarahkan hadis 40. Yang kita baca kitabnya guru kita Syekh Mustafa Abdul Rahman. Bisirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا معلم إبراهيم علمنا يا مفهم سليمان فهمنا صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Minggu lepas kita baca hadis nombor 2. Sampai satu bahagian dalam hadis nombor 2 saya kata bulan ni saya cerita. Tahlah tuan-tuan ingat ke tidak? Nanti tengok balik dalam video ulangan. Saya ulang sikit. Bulan lepas kita baca hadis nombor 2. Hadis yang mana Malaikat Jibril mai jumpa Nabi, lutut bertemu lutut, tapak tangan pegang paha Nabi. Kemudian tanya soalan, bagi tahu saya apa itu Islam. Apa itu Islam? Maka Nabi jawab. Tapi saya kata tajuk ni bulan ni kita sambung sebab sama. Beza tang mana? Beza dia tang mana?
Hadis nombor 2 dengan nombor 3. Susunan. Puasa dulu ke haji dulu? Sekali kita tengok. Tu kita baca. Tu saya abang siap-siap tu. Tak kira tanda. Ni beza dia, tanda. Lepas tu kita baca pula nombor 2. Apa itu iman? Kita habaq kata, sebab hadis ni mai pasal zaman Sayyidina Umar, orang dah mula argue, question pasal qada dan qadar. Apa adakah qada qadar? Timbul kumpulan Jabariyah, timbul kumpulan Qadariyah. Qadariyah ni kira dia kata Tuhan tak ada buat apa, kita buat semua, tak boleh. Yang main Jabariyah pula kira semua Tuhan punya. Yang mencuri pun Tuhan juga. Salah Tuhan semua, mampuih lah. Jadi duk main geng-geng tu. Zaman siapa ni? Zaman Sayyidina Umar. Zaman kita lagi telah lah. Zaman kita lagi telah lah. Jadi sebab tu Sayyidina Umar baca balik hadis ni nak bagi tahu, kata beriman dengan qadar tu adalah pecahan rukun iman yang Nabi habaq daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita baca pula yang ketiga, ihsan. Apa dia? Akhlak. Kita bagi tahu iman mesti kena ikut 2 orang. Satu, Al-Imam Abul Hasan Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi. 2 ni. Dia kata nak baca kitab apa? Baca saja kitab-kitab yang ada dekat dalam negara kita ni, betul dah. Kitab-kitab semua yang ada berkaitan dengan iman. Paling striker kitab siapa? Satu, kitab Kiai Sirajuddin Abbas. Semua rumah boleh dikatakan dengan pandangan kerdil saya, sebab kita ni orang awam. Nak suruh ada hadis Imam Bukhari, jawab dia suci dalam debu. Duk atas rak tu suci tapi berdebu, tak baca langsung. Jadi apa bekai mudah? Setiap rumah patut ada satu kumpulan kitab yang dikarang oleh Kiai Sirajuddin Abbas. Tajuk dia 40 masalah agama. Ada 4 jilid, 10, 10, 10, 10. Melibatkan hukum akidah, syariah, semua ada dalam tu. Akhlak. Setiap rumah kena ada yang ni. Perisai kita. Yang ni striker. Tuan-tuan ada kitab dia aja, orang lain tak boleh lawan tuan-tuan. Lemah semua huraian-huraian. Kitab ni kemah. Kitab Kiai Sirajuddin Abbas, nama dia 40 masalah agama. Jadi siapa rujukan akidah kita? Imam Abul Hasan Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi. Syariah kita pula apa dia? Fiqh kita Imam 4 mazhab. Malaysia mazhab Imam Syafi'i. Nak baca kitab apa? Tak tahu. Kalau di negara kita, kitab induk Matla'ul Badrain. Itu nombor 1. Kitab Matla' nombor 1. Nombor 2, dalam bahasa Melayu banyak. Fiqh Minhaji. Fiqh Minhaji. Yang dikarang oleh Dr. Mustafa Khin dengan Dr. Mustafa Bugha. Itu semua saya sebut nama dah tu. Yang tu baca kalau nak rujuk situ. Atau Imam Abu Suja', nama kitab dia, syarah dia Kifayatul Akhyar. Nama kitab fiqh dia Kifayatul Akhyar. Lagi Fathul Mu'in. Kitab nama Fathul Mu'in. Ini semua kitab fiqh yang bagus kita rujuk. Kemudian lagi rujukan kita apa? Fiqh Al-Islami wa Adillatuh, Dr. Wahbah Zuhaili. Ni semua ni kitab fiqh mazhab Imam Syafi'i. Pegang. Mesti ada. Rujukan tu mesti kena ada. Tulis bagus daripada yang mana rakam ni, yang mana tengok online, tulis senarai tu. Jadi senang orang baca. Post berulang-ulang pun tak apa, bagi orang semua dapat tangkap. Yang ketiga, rujukan akhlak kita. Apa?
Imam Al-Ghazali dengan Imam Junaid Al-Baghdadi. Apa nama kitab dia? Yang pertama Ihya Ulumuddin. Yang kedua ringkasan Ihya, nama Sayrus Salikin, yang dikarang oleh Al-Imam Syekh Abdul Samad Al-Palimbangi. Ringkasan daripada Sayrus Salikin, Ihya Ulumuddin, ringkasan dia Sayrus Salikin. Ringkasan Sayrus Salikin nama dia Hidayatus Salikin. Syekh yang sama juga, Syekh Abdul Samad Al-Palimbangi. Kalau ringkasan daripada Ihya terwih jadi kecil, daripada besar tu jadi kecil, Bidayatul Hidayah. Tu semua saya sebut dah tu nama kitab rujukan. Apa-apa yang ni premier, nombor 1, tonton rujuk yang ni dulu, baru rujuk yang lain. Orang tanya, Bahrul Mazi Ustaz? Bahrul Mazi bukan kitab fiqh. Bahrul Mazi adalah kitab hadis Imam At-Tirmizi yang diterjemah dalam bahasa Melayu, ada huraian sikit-sikit oleh siapa? Ulama tanah Melayu kita. Siapa? Daripada Perak, Merbau. Mana? Imam Syekh siapa? Idris Al-Marbawi. Yang tu nama kitab dia Bahrul Mazi. Jadi kalau tuan-tuan nak rujuk fiqh, tak bolehlah baca Bahrul Mazi, sebab Bahrul Mazi satu kitab hadis. Dia ambil Imam Tirmizi saja. Jadi kalau tuan-tuan baca kitab Fiqh Al-Islami wa Adillatuh, Fiqh Minhaji, dia dah kumpul semua hadis, dia buat keluar siap-siap hukum hakam. Boleh faham? Jadi kalau baca Bahrul Mazi saja, itu pandangannya. Sebab kita bila duduk kelas Bahrul Mazi nanti, Tok Guru syarah betul dah, kita salah faham. Kita kata inilah fiqh mazhab Imam Syafi'i. Dah, itu huraian daripada hadis Imam Tirmizi. Boleh faham? Boleh faham? Jadi kalau nak tahu fiqh Imam Syafi'i, kena buka kitab fiqh Imam Syafi'i. Boleh faham? Okey. Boleh. Itu semua dah bagi. Kemudian singgah pula yang keempat. Kita bincang bulan lepas. 1, 2, 3, 4. Apa dia? Tanda-tanda akhir zaman. Nabi bagi 2 saja. Maknanya apa? Ada tanda dia kena bincang. Ada isyarat dia. Asyratuha. Tanda-tanda dia. Apakah syarat sah semayang? Tanda-tanda semayang sah. Apakah syarat-syarat akhir zaman? Tanda-tanda akhir zaman. Apa tajuk dia? Nama tajuk ilmu dia eskatologi. Apa buku dia? Imam Ibnu Katsir ada karang. Allah bahasa Arab. Ada seorang doktor PhD daripada Mesir ada karang. Dia punya PhD dia hadis akhir zaman. Terus jadi buku, semua rujukan. Allah bahasa Arab. Melayu tak ada ke? Ada. Tapi Tok Guru dah meninggal dah. Iaitu Al-Alim Al-Muhaddis, seorang ulama hadis di alam Melayu kita, Almarhum Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Nama kitab dia 40 hadis akhir zaman. Boleh baca yang tu. Itu himpunan yang bagus. Tok Guru pun alim. Bukan Tok Guru sebarangan. Orangnya soleh, orangnya tawadhu', orangnya zuhud. Anak muridnya ramai. Jadi baca kitab tu. Bila dah bincang takat nombor 4, ada satu persoalan kita tak bincang. Kita tutup kitab dah. Masa tu saya kata bulan ni saya terang. Apa dia? Dalam hadis tu, kalau boleh saya baca sikit saja. Nabi kata, falabithu maliyah. Nabi biar kami beberapa hari. Kemudian thumma qala, kemudian Nabi kata kat kami, kat saya, kata Sayyidina Umar, ya Umar, atadri manis sa'il? Umar, ingat tak siapa yang tanya hari itu kat aku, yang lelaki rambut lawa baju putih yang hari itu? Ingat tak? Sayyidina Umar jawab, qultu,
Kata Sayyidina Umar, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dengan Rasul dia saja yang tahu. Kemudian Nabi jawab, fa innahu Jibril, hak tu Jibril yang mai, yu'allimukum dinakum. Hang tang tu saya suruh tanda garis, atakum yu'allimukum dinakum. Jibril mai mengajak kamu agama kamu. Pasal apa Nabi tak kata Jibril mai mengajak kita agama kita? Faham? Tu yang nak hurai ni. Jadi sebelum kita hurai, ingat tak tahu ingat ke tak? Tengok duk klik pok lagu tu, entah ingat tak tidak. Tu soalan tu nak jawab tu sat lagi. Lepas tu baru masuk hadis yang ketiga. Jadi sebelum masuk, marilah sama-sama kita memuji Tuan empunya hadis ni dulu, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan selawat ataupun qasidah, Assalamu alayka ya Rasulullah. Tuan-tuan hafal ke? Assalamu alayka. Baca yang tu chorus dia tuan-tuan ambil. Yang lain saya baca. Lama-lama 2-3 bulan tuan-tuan dah terror, kita baca sama-sama semua sekali. Boleh? 1, 2, 3. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibi ya Nabi Allah. Assalamu ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah. Raqqat aynaya shawqan wa li taibata dharfata ashqan فأتيت إلى حبيبي فهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. قلب بالحق تعلق ولغار حراء تعلق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق. اقرأ اقرأ يا محمد. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله sallallahu sallam alaihi. Maka kata Nabi, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Itu Jibril, dia datang kepada kamu mengajarkan agama kamu. Yang baca, yang tanya soalan siapa? Jibril. Yang bagi jawapan Nabi. Tapi Nabi kata yang mengajak siapa? Jibril.
Betul kan? Saya ulang balik sekali lagi. Lelaki tu mai, dia Jibril. Dia pegang paha Nabi, dia tanya soalan. Islam tu apa? Betul? Nabi jawab. Dia tanya iman tu apa? Nabi jawab. Dia tanya ihsan tu apa? Nabi jawab. Dia tanya kiamat tu apa tanda? Nabi jawab. Sekarang yang tanya dia, yang jawab Nabi. Tapi Nabi kata, Jibril mai mengajak kamu agama kamu. Okay, dengar jawapan daripada saya, tulis atau hafal supaya kita tahu apa pandangan ulama. Nombor satu, dia ada dua pandangan dekat sini. Nombor satu, ulama yang zuhud dan tawadhu', mereka berkata, itu menunjukkan Nabi rendah diri. Jibril yang sentiasa menyampaikan wahyu kepada Nabi. Nabi dapat daripada Jibril Al-Quran. Dan semua yang Nabi tanya, peristiwa Isra' Mi'raj, tentang siapa orang munafik, tentang apa syariat yang Nabi nak bawa, semua malaikat Jibril bagi tahu. Maka Nabi, walaupun Nabi yang mengajak, tapi disebabkan ada Jibril bersama kita ketika itu bersama Nabi, maka Nabi bagi tahu terus kepada guru yang mengajak Nabi tadi. Tang mana yang tahu kata Jibril ni guru? Tang mana? Ayat Quran, surah An-Najmi, ayat yang kelima, juzuk 27. Kata Allah, "Wan-najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Dengar elok-elok. Allamahu syadidul quwa, dan dia yang mengajar Nabi itu sangatlah hebat, malaikat Jibril tadi itu. So dia yang mengajak Nabi, Allah habaq dalam surah An-Najmi. Jadi guru yang mengajak Nabi banyak adalah Sayyiduna Jibril alaihi salatu wassalam. Maka Nabi dengan rendah diri dan tawadhu' Nabi kata, datang Jibril mengajar kamu agama kamu. Satu. Dua. Yang ni pula dia tengok pada perkataan. Walaupun Nabi itu seorang yang tawadhu', patut Nabi kata Jibril mai mengajak kita agama kita. Fa innahu Jibril ataina yu'allimuna dinana. Patutnya belakang tu. Jibril tu dia mai kat kita mengajak kita agama kita. Patut Nabi kata macam tu. Tapi Nabi tak guna sirah tu, Nabi tak guna. Nabi kata Jibril mai ajak kamu agama kamu. Apa maksudnya? Maksudnya ialah, ni pandangan kedua. Dua-dua betul Maksudnya ialah kedudukan Nabi dengan Jibril tadi. Kedudukan Nabi dengan Jibril tadi. Sedangkan yang mengajak tu Nabi. Tetapi Nabi yang beritahu kepada Jibril, Jibril bertanya tadi itu untuk kita tahu daripada Jibril. Makna apa? Tingginya kedudukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengatasi kedudukan para malaikat. Sebahagian ulama menghuraikannya begitu. Patutnya Nabi kata, akulah mengajak kamu. Dan Nabi habaq kata, Jibril mai mengajak kamu agama kamu. Sedangkan yang bagi tahu kat Jibril siapa dia? Nabi. Tapi nak tunjuk kedudukan Nabi itu di mana? Nabi bagi tahu kata, Jibril ambil dari aku, dia mai habaq dekat hampa semua agama hampa. Tinggi kedudukan Sayyidil Wujud Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu. Sebab tu para sahabat kata, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Nabi yang lebih tahu. Tu. Bolehlah no? Wallahu a'lam. Tu. Barulah kita masuk hadis yang ketiga. Qala musannif rahimahullahu ta'ala.
Al-haditsus tsalitsu, hadis yang ketiga. An Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar bin Khattabi radhiyallahu anhuma. Dalam ni dia ada radhiyallahu anhuma, dalam setengah tempat dia tak tulis dah radhiyallahu anhuma, tapi kita dah tahu dah sini radhiyallahu anhuma. Nanti bila jumpa next time nampak nama Abdullah bin Umar, secara automatik kita tahu dah radhiyallahu anhuma. Sebab Sayyidina Umar sahabat Nabi, masa Sayyidina Umar masuk Islam, Sayyidina Abdullah pun masuk Islam juga sekali. Dia pun sahabat Nabi juga. Jadi dua-dua radhiyallahu anhuma. Radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhu, campur dua-dua radhiyallahu anhuma. An Abi Abdurrahman, nama anak Sayyidina Abdullah bin Umar. Sayyidina Abdullah bin Umar ada anak nama Abdurrahman. Jadi gelarannya Abi Abdurrahman, bapa kepada Abdurrahman. Itu maksudnya. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattabi radhiyallahu anhuma qala, berkata Abdullah bin Umar ini, sami'tu, saya biasa dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, Nabi berkata, jangan lupa selawat dengan nama Nabi dah. Nabi berkata apa? Nabi bersabda, Bunyal Islamu ala khamsin. Nabi agama terbina dengan 5. Allah guna perkataan dalam melalui mulut Nabi. Bunyal Islam. Islam terdiri, tertegaknya Islam ala khamsin. Ada 5 perkara. Syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Dalam sebahagian tempat ada tambah abdihi. Maksudnya syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasulullah. Dia ada tambah dekat situ. Wa iqamis salah, dan dirikan semayang. Wa ita'iz zakati, dan mengeluarkan zakat. Wa hajjil baiti, dan mengerjakan haji. Wa sawmi ramadana, dan mengerjakan puasa atau menunaikan puasa atau berpuasa di bulan Ramadan. Au kama qala rawahul Bukhari. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim, dan Imam Muslim. Tulis dalam kurungan, kalau siapa nak tulis dalam bahasa Melayu pun boleh, muttafaqun alaih. Hadis yang ada dalam dua-dua kitab sahih, iaitu Imam Bukhari dan Muslim. Baik, ketika mana hadis nombor 2, malaikat Jibril tanya, bagi tahu saya Islam tu apa? Nabi kata, antashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan. Puasa nombor 3. Wa ta'ajjal baita in istata'a ilaihi sabila. Puasa nombor 4, haji nombor 5. Hadis ni dia terbalik. Haji nombor 4, puasa nombor 5. Boleh? Ulama kata apa? Pasal apa jadi logo tu? Mudah saja jawapan dia. Kedudukan yang tadi tu mana-mana okey. Jadi siapa yang bila ditanya apakah rukun Islam, semua jawapan boleh betul. Tapi yang paling betul kena 2 yang paling atas. Lepas syahadah mesti semayang. 1, 2. Bawah 3 tu puasa, zakat, haji, mana turutan pun tak apa, ulama kata. Dia tak boleh puasa, haji, syahadah, tak betul. Dia kena syahadah, semayang, bawah tu anak murid tuan-tuan jawab lagu mana pun betul, A juga. Kalau dia tulis syahadah, semayang, puasa, zakat, haji, betul. Syahadah, semayang, zakat, puasa, haji, betul. Syahadah, semayang, haji, puasa, zakat, betul. Semua betul. Jawapan yang 3 bawah tu berselerak tak apa. Betul kata ulama. Berdasarkan 2 hadis ni, ulama kata betul. Tak ada masalah. Mana-mana boleh. Yang penting 2 atas tadi. Syahadah,
semayang. Sebab dua-dua hadis itu dulu. Syahadah, semayang. Boleh Baik. Jadi kata Abdullah bin Umar, macam biasa, jom kita cerita dulu. Siapa dia Abdullah bin Umar? Sayyidina Abdullah bin Umar ini adalah anak kepada Sayyidina Umar, ibu yang sama dengan Sayyidatuna Hafsah, kakak dia. Sayyidatuna Hafsah, isteri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang keempat atau yang kelima, boleh, tak ada masalah, nanti tuan-tuan bacalah. Yang ada yang nak sebut empat ni, kalau tak ada masalah. So salah seorang daripada isteri Nabi kita yang 12 tadi tu, salah seorangnya Sayyidatuna Hafsah. Maknanya apa? Sayyidina Abdullah ni adalah adik ipar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam masa yang sama, pak dia adalah mertua Nabi lah. Betul? Dia mertua baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa gelaran Abdullah bin Umar ni? Anak Sayyidina Umar ni apa gelaran dia? Gelaran yang orang bagi ialah orang yang paling banyak mengikut sunnah. Itu nama dia. Orang yang paling banyak ikut Nabi. Bayangkan seawal umurnya anak 10-11 tahun, dia berjalan mengikut macam mana Nabi berjalan. Dengan meletakkan tapak kaki dia dalam tapak kaki kesan yang Nabi berjalan. 1, 2. Sayyidina Abdullah bin Umar ni anak, ialah padanlah bapa dia Sayyidina Umar. Abdullah bin Umar, beliau akan melakukan semua benda yang Nabi buat walaupun tak tahu sebab apa. Sebab apa? Hanya semata-mata Nabi buat. Contoh, di celah-celah bangunan ada rumah yang mana dulu Nabi biasa lalu. Sebelum rumah tu ada, celah bangunan tu ada pokok ranting dia menjuluk keluar. Bila Nabi nak lalu dekat ranting tu masa dengan Abdullah bin Umar, Nabi akan buatkan dengan Nabi punya jubah. Jubah Nabi nanti kalau sempat baca Imam At-Tirmizi punya hadis juga. Tadi nama Bahrul Mazi, terjemahan kepada hadis Imam At-Tirmizi dalam bahasa Melayu. Ada satu lagi Imam Tirmizi juga, hadis pasal fizikal dan Nabi punya pengenalan diri. Nama dia Syama'il Muhammadiyah, yang diringkaskan oleh Ustaz Nizam Arifin Al-Banjari dalam tajuk Rindu Madinah. Allahu Allah. Yang tu boleh dikatakan diambil daripada Syama'il Muhammadiyah. Tuan-tuan baca lagu tu sekali lalu, beberapa bahagian hadis dalam tajuk Syama'il tuan-tuan dah terror sikit. Tuan-tuan dah boleh agak dah. Kalau orang tanya mulut Nabi punya bibir macam mana? Tuan-tuan teringat lagu tu. Lebar bibirnya menandakan pemurah. Tahu dah sebab apa lebar bibir Nabi? Sebab Nabi pemurah. Tuan-tuan dah tahu dah. Nampak? Kalau orang tanya macam mana Nabi berjalan? Condongnya ke hadapan, lajunya seperti turun tempat yang tinggi. Tahu Nabi berjalan. Jadi lagu tu dah dimudahkan oleh ustaz-ustaz dan ulama kita untuk tuan-tuan ingat Syama'il Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam kitab Syama'il dia akan sampai tajuk bab pada menyatakan baju Nabi. Nabi punya collar macam mana? Nabi punya collar. Baju mesti kena ada collar lah kan? Collar Nabi macam mana? Lagu tuan-tuan hak tinggi tu pun ada, lagu ni pun ada. So kita pakai jenis lagu ni ikut sunnah Nabi. Kita pakai jenis ada kancing tu ikut sunnah Nabi. Siapa semayang kancing penuh sampai atas, sunnah Nabi. Siapa semayang kancing atas dia buka sikit, sunnah Nabi. Dalam kitab Syama'il cerita. Tapi dengan syarat, kena tahu dan kena niat lah. Tak tahu tak dapat lah. Kancing sampai atas berpeluh pun tak dapat lah. Ada syarat dia. Sebab kita setuju kan hadis pertama kita baca, Innamal a'malu bin
Niat. Mesti kena ada niat. Aku pakai ni ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dapat sunnah Nabi kalau pakai collar bulat lagu ni. Ada kancing satu lagu tu. Kalau pakai tak ada kancing pun, sunnah Nabi juga ada yang tak ada kancing. Siapa pakai kancing sampai atas, cekak musang tu, duduk sampai atas lagu tu, sunnah Nabi. Sebab Nabi biasa semayang, Nabi buh kancing atas. Suatu hari, Abdullah bin Umar, dia semayang, buka kancing lagu tu. Orang tanya kata, awak hang semayang, kalau bahasa kita, awak hang semayang tak smart sangat ni, tak kancing. Dia kata, aku biasa tengok Nabi semayang terbuka atas ni. Jadi kalau tuan-tuan pakai kancing penuh pun sunnah Nabi, buka atas sunnah Nabi juga. Kitab dia nama apa? Unggahlah. Syama'il Muhammadiyah. Apa nama kitab dia? Siapa pengarang dia? Mampuih. Imam At-Tirmizi. Siapa imam dia yang mengarang? Saya tanya balik tu. Saya akan tanya balik tu. Okey. Jadi Nabi punya baju dalam bab pada menyatakan baju Nabi, kita akan jumpa lengan baju Nabi pula. Tadi collar. Hak ni lengan baju Nabi. Lengan baju Nabi macam mana? Satu, terbuka lagu ni. Siapa pakai lagu ni? Sunnah Nabi. Satu, ada kancing. Sunnah Nabi juga ada kancing. Dua, tiga, lebang. Macam Sayyidina Abu Hurairah boleh buh kucing. Yang ni tak boleh lah buh kucing, mampuih sekerat jalan. Boleh kan Sayyidina Abu Hurairah dia bubuh kucing duduk dalam lengan baju dia berjalan, betul? Kalau tuan-tuan nak tengok masa pertandingan hafazan Quran dengan tilawah Quran, geng-geng mai daripada Sudan, cuba tengok jubah dia, lengan dia lagu tu. Lagu tu. Nabi pun ada jubah macam tu. Boleh faham Jadi bila Nabi berjalan, mai dekat lorong tu ada ranting pokok terjuntai lagu tu, Nabi tak tolak, Nabi tak kepak. Sebab Nabi rahmatan lil alamin. Jadi Nabi akan buat lengan tangan Nabi tu dalam baju Nabi, Nabi akan tolak ranting tu, Nabi lalu. Jadi bila Nabi sudah wafat, pokok sudah tak ada, walaupun macam tu, Sayyidina Abdullah bin Umar yang kita nak baca hadis yang beliau riwayat ni, bila dia lalu lorong tu, dia tetap juga akan buat lengan dia lagu tu, dia akan tolak buat lagu tu, dia akan lalu bawah lagu tu. Begitu ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita baru pakai kopiah, bukanlah banyak mana, baru pakai kopiah. Ni kopiah ni sunnah Nabi. Tutup kepala, sunnah Nabi. Tutup kepala dengan kopiah, sunnah Nabi dua. Tutup kepala satu, kopiah satu. Ni pun nak kena bagi tahu juga. Sunnah Nabi ni dia boleh bertindih-tindih sunnah atas sunnah. Jangan bergaduh. Pakai baju, sunnah Nabi lah. Tutup aurat wajib. Jadi sunnah Nabi yang wajib. So pakai baju sunnah Nabi. Pakai baju ada collar lagu ni sunnah Nabi. Dua dah. Pakai baju ada collar tinggi itu sunnah Nabi. Pakai baju hari Jumaat, malam Jumaat putih. Tiga sunnah Nabi. Pakai baju ada collar warna putih pula. Boleh dapat tak? Dia bertindih-tindih. Kalau dalam ibadah, buat akikah sunnah Nabi. Buat akikah hari pertama anak, sunnah Nabi. Sunnah hari pertama, sunnah akikah. Dua. Buat akikah dengan 2 ekor kambing. Sunnah Nabi hari pertama, sunnah Nabi akikah, sunnah Nabi 2 ekor. Kalau buat sekor aja, yang 2 ekor punya sunnah tak dapat. Dapat buat akikah hari pertama, dapat buat akikah kambing. Nampak tak? Bertindih-tindih sunnah Nabi. Dia bukan satu je. Sunat akikah, habis. Bukan lagu tu. Boleh dapat? Dia bertindih-tindih sunnah Nabi ni. Bila kita tahu, barulah syok kita beramal ibadah. Pakai tutup kepala satu sunnah. Buah songkok kira, kopiah kira, cap kira, serban kira, tarbus kira. Apa lagi? Dia buat yang ni apa? Topiah kira. Lagi apa lagi? Tak ada lah, habislah. Serban, kopiah, cap, topiah, songkok. Kalau orang Jawa dia panggil
Pelangkon pun dia juga, yang jenis ada hidung kat belakang tu, dia kira juga. Janji tutup kepala. Tu dapat sunnah apa? Sunnah tutup kepala. Sunnah tutup kepala dengan kopiah dan serban. Dapat 3. Boleh tak? Serban ada ekor, satu sunnah. Tak ada ekor, satu sunnah. 2 ekor, satu sunnah lagi. Boleh faham? Pakai tutup kepala, ada kopiah, ikat serban, ada ekor. 4. Sayyidina Abdullah bin Umar ni luar biasa dia. Dia tak lepas pun walaupun satu sunnah Nabi. Kalau ingat bulan lepas saya cerita, buang air pun ikut Nabi. Buang air. Anak kontrol. Kita jenuh makan ubat. Bersenam ni tak usah kira dah. Lipat kaki belah tu, lipat kaki belah ni, lipat kaki ke belakang. Pasal nak jaga. Duk ceceh lagu tu juga. Mereka boleh ejah pi toilet pun ikut Nabi. Nabi pi toilet tang sini, aku pi juga sini untuk nak pi. La ilaha illallah. Luar biasa para sahabatnya kasih dengan Nabi ni. Pasal apa? Salah satu sebab dia, mereka tengok Nabi. Siapa tengok Nabi mesti jatuh hati. Jadi malam ni Jumaat, kita doa supaya Allah bagi kita peluang nampak Nabi di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam. Baik. Nanti ada contoh-contoh lagi saya sambunglah. Abdullah bin Umar meriwayatkan, saya biasa dengar Nabi kata, Islam terbina dengan 5 benda. Jadi tak ada orang lain. Sebab tu Imam An-Nawawi, seorang wali Allah yang alim, yang soleh, yang mana dia seorang guru yang mahir dalam bahasa kita hari ni. Ni kawan-kawan yang mengajar sekolah, universiti, jabatan agama yang mana ada ni semua ni, kan kita guna istilah modul. Imam An-Nawawi antara orang yang mahir membuat modul. Dia buat modul dah untuk kita. Jadi dia letakkan ulang balik hadis nombor 2 yang bahagian pertama rukun Islam. Dia ulang balik. Pasal apa? Mesti ada sebab. Jom kita tengok satu-satu. Nombor 1, Nabi kata apa? Islam terbina dengan 5 perkara. Nombor 1 yang tak boleh ubah, syahadah. Syahadah ada 2. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Satu kata-kata mudah. Kita doalah juga, ya Allah bagi kami akhir kalam kami la ilaha illallah. Amin ya rabbal alamin. Kita saja tak cukup. Ya Allah jadikan kami dan umat Nabi Muhammad akhir kalam kami la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Satu kata-kata yang boleh mengkonfirmkan kita tak akan duduk dalam neraka sampai bila-bila. Sama ada dia terus masuk syurga atau dia kena denda sikit dalam neraka tapi masuk syurga balik. Dalam tingkatan syurga, ni saya langkau sikit sebab nanti hadis yang ke-28, 29 tapi lambat lagi, entah panjang umur entah tidak. Jadi saya bagi tahu siap-siap. Dalam tingkatan syurga, syurga dia ada 7 tingkatan, pintu ada 8. Syurga pintu ada 8, tingkatan ada 7. Syurga punya tingkatan 7 tu ada 1. Neraka pun ada 7. Neraka ni ada 1 level dia untuk orang Islam saja. Habis semua orang Islam keluar, neraka tu pun akan musnah. Tinggal 6 saja. Ini kata Syekh Yusri. Ni ulama alim dekat Mesir ni. Dr. Yusri. Dia bagi tahu lagu tu. Ada 1 neraka, orang Islam saja duduk tang situ. Yang mana kena denda lah apa semua. Ya Allah jauhkan kami daripada masuk neraka. Amin. Ada seorang budak tu, orang tanya dia kan. Cikgu tanya, siapa nak masuk syurga? Budak-budak angkat. Dia tak angkat pun. Cikgu tanya lagi kedua, siapa yang nak masuk neraka? Semua tak angkat, dia pun tak angkat juga. Cikgu tanya, hang nak pergi mana? Dia kata, mak saya kata lepas sekolah balik terus. Jangan pergi mana-mana. Jangan pergi mana-mana. Apa nama? Sini saya biasa cerita tapi lama sangat dah. Lama. Entah tuan-tuan ingat, entah tidak. Ada orang yang last keluar daripada neraka, merangkak
pasal kena godam teruk. Dia tu keluar neraka tu habis. Tinggal 6 saja. Orang Islam nak make sure kita ada macam tu atau terus syurga. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tak boleh la ilaha illallah semata. Cuma bila nak meninggal, orang ringkaskan Allah jadi. Sebab tu masa kita nak ajak orang meninggal itu, kena ajak elok-elok. Siapa dia orang yang kalau kita jumpa orang yang nazak nak meninggal dunia. Ni tuan-tuan jangan kata tak kenal kat kita nah. Ada rezeki kita duduk kat hospital, doktor cari orang, dia nazak, tunggu keluarga dia tak mai misalnya. Dia padu ingat dia sihat, dia semua balik-balik tengok-tengok dia nazak. Cari tak ada siapa. Orang hospital mungkin nampak muka kita muka baik. Tuan-tuan orang masjid, orang sujud. Pada wajah kita ada tanda. Orang tanya, duk cakap pandai-pandai pada wajah ada tanda ni belajar mana? Ayat Quran lah, 2. 1, ayat yang berkaitan Rasulullah. Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan. Lepas tu simahum fi wujuhihim min athari sujud. Pada wajah mereka ada kesan tanda orang sujud. Bukan makna hitam tu dah. Pada wajah tu ada kesan sujud. Saya kata kat tuan-tuan, bukan makna hitam tu, bukan saja-saja saya kata. Hak ni arwah Datuk Haruddin yang sebut. Ketika beliau bermimpi jumpa Nabi dan para sahabat, nanti tuan-tuan dengar balik kuliah tu. Tapi mungkin dia punya syarah dia tak dengar lah, straightforward kan. Arwah Datuk Haruddin sebut, kami duduk, kami dengar kuliah tu. Arwah Tuan Guru kata apa? Saya teringin nak tahu tanda sujud pada wajah tu apa. Arwah Datuk Haruddin sebut, dan saya tengok perhati pada wajah para sahabat, kata arwah Tuan Guru. Muka mereka bersih, tidak ada sebarang kesan pada dai mereka. Jadi makna bukan ada tanda hitam tu semata, ada. Tapi pada wajah tu ada tanda orang sujud. 1. 2, Nabi Yusuf. Kan dia tak tahu, dia daripada Palestin. Dia kena tahu dalam pergi, rombongan Mesir mai ambil dia, bawa pergi Mesir. Dia tak kenal siapa kat Mesir. Sampai-sampai Mesir difitnah, kata nak kacau isteri pembesar. Seperti biasa nak menjaga nama pembesar, dia kena masuk penjara. Bila dia masuk penjara, dalam penjara dah ada 2 orang. Dia masuk apa 2 orang tu kata dalam Quran, Allah rakam. Inna naraka minal muhsinin. Dia tak kenal Nabi Yusuf, tapi dia kata apa? Inna naraka minal muhsinin. Kami tengok pada muka hang ada tanda orang baik. Tu jaga kita punya. Sebab itu ada setengah ulama, maafkan saya, siapa tak percaya boleh baca dalam cerita ulama-ulama. Ada satu ulama, tuan-tuan boleh baca, ni memang dikarang oleh ulama, pengajaran untuk kita. Ya Allah, bagilah muka kami ni semua elok. Amin ya Rabbal Alamin. Ada seorang tok guru, alim, mengajak hadis. Tetapi setiap kali mengajak anak murid, dia duduk di belakang tirai. Tuan-tuan boleh buka manaqib ulama-ulama, ada cerita ni. Bukan saya seorang cerita. Tok guru ulama semua meriwayatkan cerita ni. Sebab ada setengah ulama, antara habit dia, bila dia bangun pagi, dia akan tengok cermin. Takut muka bertukar. Dalam Quran kan Allah cerita orang bertukar jadi kera lah, bertukar jadi yang tu lah, bertukar jadi yang ni. Isra Mi'raj kan ada. Tak mustahil. Mustahil pada kita, tidak pada Allah. Jadi ada seorang ulama ni alim hadis. Dia mengajak anak murid tutup dengan tirai. Jadi anak murid heran, pasal apa bila dia syarah? Ilmu luar biasa, selaut ilmu. Tapi mengajak belakang tirai. Jadi anak murid suatu hari memberanikan diri, kata, Tok Guru, pasal apa Tok Guru mengajak belakang tirai? Kami tak pernah tengok Tok Guru, tak kenal. My kelas ya. Tuan-tuan pun take note tak, kalau suatu hari saya main-main syarah belakang tu ya. Ada benar tak kenal tu. Wa'iyazbillah tu melawak tak. Jadi dia kata, sungguh ke hampa ni nak tahu
Aku tak mau nanti hampa tengok aku, hampa tak mau mengaji dengan aku. Dia kata lagu tu. Dia kata lah, pasal apa kami tak mau mengaji? Sebab anak murid tak boleh imagine. Dia duk ingat nanti muka tok guru cerebeh mana ke mata apa kan, bahasa kita kata duk cerebeh muka kita elok ke apa, herot sikit ke apa ke, mata tersembui keluar ke apa ke. Anak murid duk imagine lagu tu. Jadi dia kata takkan kami tak mau mengaji dengan tok guru, dia kata lagu tu. Tu tok guru ni kata betul, kalau betul hangpa nak tahu baik. Dia buka tirai tadi itu, muka tok guru tadi itu macam kalde. Anak murid terkejut. Dia bertanya, wahai tok guru, pasal apa muka hang jadi lagu ni? Tok guru tu kata apa? Aku duk mengajak hadis dekat orang. Suatu hari sampai kepada satu hadis. Ni. Dengar elok-elok. Siapa yang angkat kepala lebih awal daripada Tok Imam? Mampu. Maghrib tadi. Siapa? Pakat tengok muka masing-masing. Muka saya elok lagi kan? Betul lah. Hadis Nabi bukan saya cakap bohong. Ini bukan duk mereka nak mereka apa. Saya duk datang sini live semua. Duk ada orang boleh semak sekarang. Tuan-tuan boleh tekan internet. Zaman lah tu saya duk risau lah. Hang bohong, lala ni bohong, lala ni orang boleh tahu. Anak murid tanya, wahai tok guru, pasal apa? Jadi lagu tu buka-buka tengok-tengok muka dia macam kalde. Anak murid dia kata, wahai tok guru, pasal apa hang jadi lagu tu? Dia kata, masa aku sampai dekat satu hadis, aku jumpa hadis Nabi kata, siapa yang angkat kepala dia lebih awal daripada tok imam? Habit dia. Bukan orang kata apa, sekali tu tak ada masalah lah. Saat lagi duk buat teriak lah apa pula gitu. Tak lah. Tak sengaja tak apa. Ni habit dia. Tok imam baru nak sami' tu tok imam baru duk sami'. Dia dah berdiri dah. Jenis habit lagu ni. Siapa yang angkat kepala lebih awal daripada tok imam, ni kira dah syarah jugalah bab semayang tu, kira masuk sekali ya. Masa habis dah ni. Siapa angkat kepala lebih awal, Allah akan tukarkan muka dia jadi kalde. Jadi bila aku baca hadis ni, aku ragu-ragu, betul ke Allah boleh tukar? Maka aku buat. Esok aku bangun, muka aku jadi lagu ni. Ada hadis lain yang Allah bagi tahu kata Allah akan tukar muka orang jadi macam kalde? Ada. Buka tafsir Al-Munir yang dikarang oleh Dr. Wahbah Zuhaili. Ni subjek saya masa jadi lecturer dulu saya mengajar. Dr. Wahbah mendatangkan satu hadis syarah kepada surah Al-Jumu'ah. Surah Al-Jumu'ah. Dululah lecturer lah ni. Pagi makan pagi ya tuan. Petang makan petang. Macam tuan-tuan ya lah. Kan ada firman Allah, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa zarul bai'. Jadi ada arahan untuk pergi sembahyang Jumaat. Jadi bila ada arahan oleh Allah sembahyang Jumaat, Dr. Wahbah sebagai seorang yang alim dalam tafsir Munir dia pecah. Tuan-tuan boleh buka aja tafsir Al-Munir juzuk 28. Tuan jumpa dia. Dia pecah tajuk tentang sembahyang Jumaat. Sejarah semayang Jumaat, sunnah dalam semayang Jumaat dan sebagainya. Salah satu hadis yang Dr. Wahbah Zuhaili buat main. Ni bukan orang calang-calang, orang alim. Apa dia? Hadis ni kita tak baca masa hari Jumaat, kita baca hadis yang satu lagi. Saya kata kena tukar lah. Ni saja habaq ni. Kena tukar hadis ni. Kena baca hadis ni, jangan baca hadis satu lagi tu. Hadis yang satu lagi tu apa dia? Tok Bilal dia main-main pegang tongkat. Daripada Zainal Ali radhiyallahu anhu bahawa Nabi bersabda, siapa-siapa yang membuat berkata diam sekalipun berkata diam kepada saudaranya, maka faqad laghaut, akan laghalah sia-sia Jumaatnya. Hadis riwayat apa, betul tak? Bilal selalu kata lagu tu kan. Lah ni saya rasa yang tu tak cukup, tak ngam. Dah tak sesuai dah. Dulu orang lama getak lagu tu dia takut. Siapa yang kata diam masa khutbah Jumaat,
pun sia-sia Jumaat hang. Allah takut semua bapak-bapak kita, tok kita. Zaman lah tak makan saman. Kena tukar baca hadis ni. Apa dia? Saya dah bagi dah sumber rujukan apa semua. Tuan-tuan rujuk nanti. Kata Nabi, siapa-siapa yang membuat perkara sia-sia ketika khatib berkhutbah, Allah akan tukar muka dia jadi kalden. Mau baca yang ni. Mau baca hadis ni. Nak baca hadis ni. Saya doa abang tuan-tuan rujukan tak mana. Pergi cari. Tu hadis tu ada tu. Ramai Bilal Jumaat esok lah. Esok lah. Assalamualaikum. Sabda Nabi SAW. Orang ni doa, Allah aku hafal dah hadis orang tua ni. Siapa yang mengamalkan benda yang sia-sia ketika khatib sedang berkhutbah, doa abang laut tu lah, akan ditukarkan muka dia jadi kalden. Baru dia letak telefon tu sikit bila khutbah Jumaat tu. Patut baca yang tu. Tu abang cerita. Jadi pada wajah kita ni ada kesan orang baik. Jadi mana nak tahu suatu hari patah balik tajuk Tri. La ilaha illallah jauh sangat tinggal. Sampai pergi khutbah Jumaat lah sampai esok. Mana nak tahu rezeki tuan-tuan nanti Allah bagi peluang. Saya biasa tapi tak upayalah hang Ustaz Don. Duk ziarah orang kat hospital, tiba-tiba ada orang nazak. Doktor, Ustaz, tolong Ustaz. Allah bukan adik-beradik kita. Lagu mana ni nak main perasaan kan? Tapi sebab duk ingat hadis Nabi, tu kata tu. Mana nak tahu rezeki tuan-tuan, orang tengok jatuh hati kat tuan-tuan, muka tuan-tuan orang baik, orang minta untuk talkinkan orang, nak hantar orang ketika nazak tu. Kalau dia teruk, tuan-tuan sebut satu je. Allah, 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 Allah. Pergi kat telinga dia tu, abang jangan jerit. Ni pun sepasai juga duk tengok kawan tu duk atas katil duk, dia duk la ilaha lebih daripada malaikat lah. Lebih daripada malaikat lah. Apa duk buat lagu tu? Tak boleh sebab dia dah tak boleh terima banyak benda, dia dah nazak dah. Kawan tu kan dia duk gitu, dia duk kita duk main duk la ilaha illallah, dia kita duk kata tu dia gerak dah tu, silat-silat dia gerak tu, kata aku bangun aku terajang ni cuma duk main cerik kat dia, jangan dia nak nazak. Kita pergi kat dia, kita kena kata la ilaha illallah, atau baca hak yang Ustaz Zulkarnain punya dulu. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadun Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. Duduk kat tepi dengan dia. La ilah, baca yang tu. Syok lah dia dengar sikit. Agak macam dia doa laju-laju, tukar dah. Allah, 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 Allah. Ajak yang tu. Jangan ikut saya. La ilah, kawan tu duk keletak lagu tu, duk ikut saya. Apa dia? Aish, geram sangat. Aduh, kawan tu duk mengelupuk kita duk buat lagu tu. Tak payah duk pegang, tak payah apa. Pergi duk tepi dengan dia, ajak je. Dia nak dengar satu dua perkataan tu hinggap kat dia. Dia boleh detect, dia boleh baca. Hak tu je. Jadi ulama ringkaskan, last sekali Allah saja pun jadi dah. Mana kalau hang kata Allah tu mana Rasulullah sekali lah, sekali arung. Tapi kalau macam kita ni tak boleh. Dia kena la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Itulah masuk pecahan ya. Betapa pentingnya nama mim ha mim dal tadi tu. Bukan saja-saja. Kan kita baca wassallallahu ala sayyidina Muhammadin. Kan kita baca dalam doa kan bila kita dah habis kan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin. Pasal apa hang duk sebut nama Nabi Muhammad dalam doa hang? Pasal apa dalam Imam Al-Ghazali kata salah satu tanda-tanda doa yang makbul kena sebut nama Nabi. Pasal apa? Sebab nama mim ha mim dal ni mahal. Tak baca dia semayang tak sah. Mana boleh asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Musa Rasulullah. Kau sebut Musa pula.
Betul tak Nabi Musa tu Rasulullah? Betul. Tapi dalam semayang, dia punya syarat, requirement dia tak mau terima Nabi Musa. Dia kena sebut mim ha mim dal sallallahu alaihi wasallam. Tu besar tu, sebab tu kita punya nombor satu, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mesti pi dengan Rasulullah, tak boleh Allah Taala saja. Sebab itu ulama-ulama yang kita panggil apa istilah dia, arifin. No. Ulama-ulama arif billah ni, yang jenis wali-wali ni, dia kata apa? Siapa nak kenal Allah, kena kenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak kenal Muhammad, tak akan kenal Allah. Apa contoh paling mudah? Ringkas ya, paling mudah. Tuan-tuan habaq kat saya, apa antara sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sifat Nabi. Apa sifat Nabi apa? Pemurah. Sebab tu dalam selawat yang dikarang oleh Al-Imam Syekh Maulana Syekh Musa Ar-Ruhani, dia tulis apa? Allahumma salli wa sallim ala sayyidinal Jawad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Jawad? Nabi pemurah. Luar biasa pemurah Nabi. Saya yakin tuan-tuan dengan saya pun tak sampai tahap. Macam mana tahap Nabi? Orang main minta Nabi, Nabi tak pernah tolak, Nabi bagi semua. Hampa jangan buat kat saya. Saya tak sampai tahap tu lagi. Dia main, ustaz lawa ridak main. Janganlah. Habis dah stok. Hak ni duk ulang pakai pun. Dia kata tak apa ustaz, pi pelaku kedai kawan kita depan tu. Baru tu. Tapi Nabi dah. Nabi hang main minta apa semua. Jubah apa semua Nabi buka. Hatta sehingga kan anak Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul, munafik. Anak dia kan sahabat Nabi. Kan bila dia tengok ayah dia tu macam tu punya keadaan, dia pergi apa kat Nabi minta, ya Rasulullah, boleh tak bagi Rasulullah punya jubah balut ayah saya masuk dalam kubur. Adalah barang Rasulullah peluk. Nabi pergi ambil bagi. Minta jubah. Bagi. Sehingga tahap Nabi punya pemurah ni, Nabi habaq, dia pamai, ya Rasulullah, mai sikit. Nabi kata, aku pun tak ada. Ni lagu ni, hampir kedai member, habaq kat mereka, hang ambil barang semua, Muhammad bayar asal lagi. Hamba berani buat lagu tu. Ni, pi Lotus, habaq kat mereka, saya ambil semua, Ustaz Don bayar asal lagi. Ya mampu duk main jual lagu tu, dia main dah. Hak ni memang torpu ni, buat perangai. Ni memang torpu buat perangai. Maknanya kita tak sampai tahap lagu tu lah. Kita tak sampai. Nabi pemurah sampai tahap macam tu. Soalan, kalau itu pemurah Nabi, adakah seorang hamba lebih pemurah daripada Tuhan? Jadi tuan-tuan kena tahulah Tuhan punya pemurah macam mana. Boleh faham tak? Sebab tu kena kenal Nabi baru kenal Allah Ta'ala. Kena kenal Nabi baru boleh kenal Allah Ta'ala. Sebab tu dia pergi dulu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mesti sekali. Nama ni luar biasa. Tak ada nama ni syurga pun tak boleh buka. Tak ada nama ni semayang pun tak boleh. Tak ada nama ni nak hantar jenazah, semayang jenazah pun tak boleh. Kena baca nama ni, mim ha mim dal. Tak ada nama ni tak boleh masuk syurga. Mana boleh. Lepas tu nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat penting. Habis bahagian yang pertama. Lepas tu semayang lah ke mana? Semayang lah, takkan tak mau semayang pula. Habis syarah yang kedua. Yang ketiga, dah ada duit bayar je lah zakat tu. 3, 4. Puasa takkanlah tak larat lagi. Puasa 4. Yang kelima, cukup duit nanti pergi haji. Selesai. Syarah lagu tu. Ke 9 lah. 5 minit lagi. Baik. Semayang. Sembahyang tiang agama. Dalam ni antara contoh mudah. Muka surat Quran 36, 37, 38, 39. Semua bincang tentang perceraian. Semua. 36, 37, 38, 39. Tangtulah ada ayat at-talaqu marratan. Talak yang boleh dirujuk ni 2 kali.
Tang situlah ayat yang kata apa? Kalau hang tak suka dengan satu perempuan, lepas dia elok-elok. Kat situlah ada ayat berkaitan dengan wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Wahai ibu-ibu, susukan anak kamu 2 tahun berturut-turut. Bagi mereka yang nak susukan, sempurnakan susu dia. Dan kepada ayah-ayah, kalau ada ibu-ibu yang hang dah bercerai dengan dia, dia susukan anak hang, bayar upah dekat dia. Dalam ayat tu tang sebelah 36, 37, 38, 39. Tengah bincang bercerai tu. 4 lai ni. Tengah-tengah dia, muka surat 39, sebelum nak ujung muka surat 39, atas sekali. Entahlah mai tang mana ayat, Allah buat keluar ayat. Apa dia? Hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah kamu semayang 5 waktu. Maka ulama syarah, ulama kata pasal apa? Tengah duk bincang talak lah, cerai lah, rojok lah, apalah apa. Tiba-tiba jaga semayang 5 waktu. Ulama sebut berdasarkan kedudukan ayat tadi, kata ulama, salah satu faktor utama yang menyebabkan bercerai tak jaga semayang. Tuh. Ulama bagi contoh mudah, segitiga. Ni bukan Illuminati. Time-time lagu ni kira semua pakat nak kenal ni. Dia tangkap gambar ni, kata tengok duk ajak Illuminati. Segitiga. Atas ni Allah Ta'ala, hak ni suami, hak ni isteri. Lagi dekat suami isteri dengan Allah, dekatlah hubungan suami isteri. Jauh suami isteri dengan Allah Ta'ala, jauhlah hubungan suami isteri tadi. Tu. Ulama beritahu kat kita. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita di kalangan orang yang rajin dirikan semayang. Amin. Rabbi ja'alna muqimas salah wa min dhurriyatina rabbana wa taqabbal du'a. Amin ya rabbal alamin. Siapa doa yang tu? Tu doa siapa? Ayat dia sedap. Rabbi ja'alna, Tuhan jadikan kami muqimas salah, rajin diri semayang. Wa min dhurriyati, dan juga keturunan saya. Rabbi ja'alni, ya Allah jadikan saya dan keturunan saya. Dia kata doa tu, dia kata ayat betul-betul dalam Quran, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyati rabbana wa taqabbal du'a. Tapi kita baca ramai Rabbi ja'alna muqimas salah wa min zurriyatina rabbana wa taqabbal du'a. So point dia, doa tu asal Rabbi ja'alni, ya Allah jadikan saya. Siapa saya tu dalam doa tu? Siapa saya dalam tu? Bukan kita. Yang berdoa lah siapa? Yang minta jaga semayang ni, dia tak kemah ke semayang dia? Tak. Yang minta doa ni Nabi Ibrahim, Tok Wan kita yang paling A1. Tara Tok Wan kita lagu tu minta doa jaga semayang. La ilaha illallah. Patutnya ya Allah bagilah zuriat-zuriat saya semayang. Pasal apa tak doa? Aku Nabi kot. Patutnya lagu tu lah kan. Takkanlah dah Allah lantik dia Nabi, dia goyang pula. Mana pula? Mustahil lah Nabi tu goyang, iman dia tak ada. Iman kita naik turun. Iman malaikat statik. Iman para Nabi menjulang. Bukan macam kita. Iman para anbiya sentiasa naik. Sahabat, tengok sini semua keluarga-keluarga saya, adik-beradik sekalian. Tengok ni. Sebab itu, jangan pandang rendah pada Nabi kita, walaupun Nabi dah wafat. Nabi memang wafat, tapi dalam Quran kata Nabi hidup sampailah. Segala ilmu yang doa berlaku dalam kita, teknologi kemajuan, semua Nabi tahu. Kalau orang macam kita umur 40 pun boleh cerita lagu ni, Nabi berapa tahun? Berapa banyak Nabi duk dapat laporan daripada kita? Buka hadis, setiap Khamis malam Jumaat dibentangkan laporan amalan umat Nabi kepada Nabi. Kita lah. Nasib baik malam ni duk sebut banyak sangat. Dia kata tadi ada lah yang duk cuba selawat tapi tak apa nak kena. Naiklah laporan Nabi tengok. Siapa dia nama dia duk tak mana ni. Ni geng Bukit Jambui dia kata. Sampai maklumat tu. Buka hadis baca. Bukan nak bercakap bohong. Boleh faham tak? Okey. Nanti bulan depan dah sambung. Semayang cerita sikit dah. Nanti kita sambung semayang, puasa, mayang, zakat, haji, puasa. Dalam 20 minit, masuk hadis keempat. Yang ni Allah. Hadis keempat ni nanti dia akan buka mata kita.
Kesimpulan dia kan hadis keempat. Saja habaq teaser bulan depan. Lepas baca hadis keempat, kita tengok orang dengan pandangan berbeza. Hadis keempat. Luar biasa. Hadis keempat, lepas kita baca, kita akan tengok orang dengan pandangan berbeza. Hadis keempat. Hadis ketiga, tuan-tuan, kok mana pun pegang kata orang tua-tua dulu. Nak buat apa? Buat semayang, jangan tinggal. Dalam semayang ada puasa, dalam semayang ada zakat, dia ajak kita untuk murah hati. Dalam semayang lapang dada, dalam semayang kita boleh beralah dengan orang pijak kaki kita ke apa kan. Dalam semayang kita kena tenang, sebab dalam semayang kan, dalam semayang biasa tak tuan-tuan mangkit semayang tu, geng depan tu dia pungkuk kat kita. Biasa. Serban ni. Kita duduk semayang belakang, mangkit tu dia pum kita. Tak pegang ni. Dia mula aish tu. Saya lagi tahiyat tu, bukan tahiyat, duk tunjuk hang mampu hang lepas ni dengan aku. Kira duk taram lah. Biasa. Tapi lepas bagi salam, teringat dah, dia lupa lah. Sebab semayang. Dia ajak kita lapang dada, macam zakat lah. Tengah semayang, biasa dia main duduk atas kaki kita. Tak apalah kalau duduk atas kaki, saya duduk atas kaki tuan-tuan. Berat tak mana, halus ya. Cuba main hak jenis susu segar sikit. Dia duduk kat kita tu. Kita duduk kuih kaki kita ni. Kat Mekah kan bila kita duduk, kita duduk kuih kaki kita ni. Ni tak rasa kat kaki aku, kita kuih dia. Lagi kuih rupanya dia duk ingat, dia duduk tak kena, dia tinyih pula lagi. Depan Kaabah ni aku punya tahiyat dah herak dah pergi hang. Tahiyat aku kira duk herak pergi hang lah ni. Dia duduk buat, kita duk kuih dia, duk kata kaki aku sakit, hang ubahlah sikit. Duk habaq kat dia tu, kaki aku sakit, hang ubahlah sikit. Kita duk try nak tarik, dia duk ingat tak kena, dia duk lagu tu. Tapi lepas tu tak ada apa, tak bergaduh, tak tumbuk apa lah. Pasal dia ada ajak kita perasaan macam mana zakat. Relax, kita bersaudara. Dalam semayang ada kiblat, ada Kaabah, ada bersih diri, ada rukuk yang dikira amalan dan sebagainya. Tak apalah, insyaAllah nanti dalam perbincangan akan datang kita sambung sikit lagi. Tak apa, mengaji sikit-sikit, janji istiqamah mengaji. InsyaAllah Allah lapangkan dada kita. Jom kita tutup pengajian kita pada hari ini dengan selawat badar. Macam mana selawat badar? Salatullah. Okey, kena. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Salatullah, salamullah. Boleh Okey, sedia. 1, 2, 3. Salatullahi salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatu salamullah ala rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi salimil
أمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله. Semua salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Terima kasih tuan-tuan, yang baik daripada Allah, yang lemah daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.